Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Jam sudah pukul 9.05. First kali saya nak cek yang hadir boleh dengar? Dengar cikgu. Dengar Okey. Dan juga boleh nampak saya punya skrin share screen bengkel pengenalan IEM Online Robotic Competition Robotic Challenge 2022. Boleh. Okey, alright. Kita mulakan. Pertama sekali terima kasih kepada para guru dan juga murid-murid yang hadir pada pagi ini. Saya dapat banyak request untuk rekod bengkel kita pada hari ini disebabkan rasanya banyak sekolah yang pada minggu ni adalah minggu sama ada minggu exam ataupun minggu report card. So jangan risau, kami akan sharekan bengkel, kami akan rekod bengkel pada hari ini dan akan share sama ada di Facebook kami ataupun di website kami ataupun di YouTube untuk rakan-rakan lain yang ingin lihat kembali bengkel kita pada hari ini. Jadi bengkel kita pada hari ini adalah bengkel pengenalan IEM Online Robotic Challenge 2022. Saya IR Amir Hussein bin Jaafar selaku pengerusi untuk pertandingan tahun ini. Tujuan bengkel kita hari ini adalah bengkel pengenalan. Jadi bermaksud saya akan cuba menerangkan tentang IEM Online Robotic Challenge kepada para guru dan anak-anak semua dan juga beberapa kategori yang kita akan ada pada tahun ini. So hajatnya saya bukan hendak sampai ke detail jenis, saya akan tunjukkan jenis-jenis robot yang mungkin boleh digunakan dalam pertandingan. Tetapi dalam masa yang suntuk ini memang saya tidak akan sempat untuk pergi dengan lebih mendalam tentang macam mana nak menggerakkan robot dan sebagainya. Jadi apa yang kita akan buat, kami akan adakan workshop yang lebih detail nanti untuk setiap jenis pertandingan dan mungkin kami akan upload juga ke YouTube. So ini untuk peserta-peserta yang masih baru dalam arena robotik. Tapi kepada yang dah berpengalaman, so benda ni sebenarnya sekadar maklumat dan jika ada maklumat tambahan untuk pertandingan kali ini. Okay. So IEM Online Robotic Challenge sebenarnya terbahagi kepada 4 jenis pertandingan, iaitu IEM Line Following Robot, Pathfinding Robot, Tag Out Robot dan juga Creative Innovation. Jadi saya akan terangkan satu persatu pertandingan ini kerana setiap satu pertandingan ini sebenarnya amat berbeza daripada satu sama lain. Maknanya dia mempunyai undang-undang yang berbeza dan juga jenis robot yang berbeza. Jadi nanti bergantung kepada guru-guru dan anak-anak pertandingan yang mana yang hendak disertai. Okay. So kita mulakan yang pertama sekali dengan line following robot. Okay. Line following robot adalah pertandingan yang sebenarnya adalah pertandingan dijalankan robot bergerak secara autonomi. Okay, tak apa saya akan terangkan selepas ini. Tapi ini adalah contoh template contoh template untuk pertandingan ads atau flyer untuk pertandingan ini. So ini sebenarnya saya try rumuskan ke semua maklumat yang diperlukan di dalam ads ni. So ads ni kita boleh kongsikan dengan rakan-rakan lain yang berminat untuk menyertai pertandingan. Sebenarnya line following robot ni kita ada 3 kategori. Kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah rendah 1, sekolah menengah yang kedua dan juga yang ketiga adalah untuk kategori belia. So ini adalah ads untuk kategori sekolah rendah dan sekolah menengah ataupun flyer untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan kemudian ini adalah untuk kategori belia. So saya akan kembali ke sini jika ada soalan nanti. Okay, apakah dia line following robot? So line following robot sebenarnya adalah pertandingan yang peserta perlu membina robot.
membina sebuah robot yang bergerak secara berautonomi sepanjang garis hitam di atas laluan tunggal dan melalui semua titik markah. So apa maksudnya? Contohnya ini adalah 3 contoh lita yang akan digunakan. So daripada contoh yang pertama, ini adalah lita untuk sekolah rendah, dan ini adalah yang kedua adalah lita untuk sekolah menengah, dan yang ketiga adalah lita untuk belia. Okay. So inilah yang kita maksudkan dengan lita laluan tunggal. Bermaksud ada satu starting point di sini, dan kemudian robot perlu bergerak melalui garisan sehingga garis penamat. So kalau untuk sekolah menengah juga benda yang sama. Maknanya peserta perlu bermula daripada tempat mula dan bergerak mengikuti line sampai ke hujung. So secara asasnya begitu. Saya akan lebih mendalam tentang lita dan juga checkpoint di dalam lita selepas ini. Okay, itu yang penting. Pertama sekali, robot bergerak secara autonomi di atas garis lurus lita laluan tunggal. Okay. Yang kedua, yang penting antara syarat umum adalah pertandingan IEM Online Robotic Challenge, nama pun online, bermaksud pertandingan tu daripada awal hingga ke peringkat akhir semuanya akan dibuat secara online ataupun secara dalam talian. Tidak perlu untuk para peserta datang ke mana-mana lokasi yang tertentu. Cukup untuk para peserta berada di lokasi yang tersendiri. Sama ada di sekolah ataupun di rumah, ataupun di dewan-dewan yang bukan penganjur, yang guru-guru ataupun pihak sekolah boleh sediakan. Okey, adalah secara online. Okey, saya akan terang lebih mendalam selepas ni. So tarikh akhir pendaftaran adalah 31 Oktober 2022. Tapi ini hanya sekadar pendaftaran. Bermaksud tidak perlu untuk hantar video ataupun robot pun tak perlu ada lagi pada tarikh 31 Oktober. So ini hanyalah sekadar pendaftaran untuk kami mengumpul maklumat tentang peserta. Okey. So, tarikh yang kedua yang penting adalah pusingan kelayakan. So untuk line following robot kita akan ada 2 pusingan, iaitu pusingan kelayakan dan juga pusingan akhir. Okey, pusingan kelayakan dan juga pusingan akhir. Untuk pusingan kelayakan, tarikh akhir adalah 10 November 2022. Okey, 10 November 2022. Jadi untuk line following robot, untuk pertandingan line following robot, apa yang perlu dilakukan oleh peserta hanyalah membuat rakaman video. Hanya perlu membuat rakaman video pada waktu sendiri. Bermaksud tak kiralah bila masa pun nak buat rakaman video, tetapi yang penting perlu dihantar. Rakaman video perlu dihantar sebelum 10 hari bulan November kepada kami. Kami akan sediakan link di website dan para peserta boleh terus upload video ke website ataupun boleh juga contohnya upload ke YouTube dan berikan link YouTube kepada kami. So kedua-duanya pun boleh. Nanti kami akan berikan secara detail apa di mana yang perlu detail YouTube link yang perlu diberikan kepada kami ataupun video di mana yang perlu dihantar, diupload. So itu adalah untuk pusingan kelayakan sebelum 10 November. Bermaksud jika para peserta sudah bersedia lebih awal, para peserta sudah bersedia lebih awal, boleh sahaja hantar video sebelum 10 November. So tak ada masalah. Tak ada masalah. Kemudian pusingan akhir. So, pusingan akhir dijangka 26 dan 27 November. Okay, video secara untuk pertandingan akhir, untuk pusingan akhir,
apa yang kami akan lakukan sebenarnya adalah bergantung kepada pusingan kelayakan. So peserta, kami akan nilai peserta dan akan memilih yang terbaik. Top berapa yang terbaik kami belum putuskan. Mungkin 10 yang terbaik untuk setiap negeri contohnya. Ataupun 20 yang terbaik untuk setiap negeri akan dipilih ke peringkat ataupun pusingan akhir. So itu kami belum putuskan lagi. Tapi bermaksud untuk yang akan ke pusingan akhir adalah yang terbaik lah daripada mungkin setiap negeri ataupun setiap negeri. Okay. Dan yang terpilih akan diberitahu mungkin seminggu selepas tarikh penghantaran video dan akan ke pusingan akhir. So, pusingan akhir adalah sama ada 26 ataupun 27 November 2022. Dan untuk pusingan akhir sebenarnya adalah video adalah dalam bentuk video secara langsung, maknanya live stream. Tidak ada lagi dalam rakaman video tetapi live stream video. Bermaksud anak-anak perlu contohnya menggerakkan robot di atas litar, masih di kawasan masing-masing, masih di sekolah masing-masing, masih di rumah masing-masing, tetapi kali ini bukan lagi rakaman video tetapi adalah secara live. Secara live. Bermaksud robot perlu digerakkan di hadapan video dan para juri akan berada di sebalik video di dalam video conference yang sama dan dapat melihat sendiri secara terus pergerakan robot. So itu adalah untuk pusingan akhir. So untuk pusingan akhir nanti kita akan berikan peluang dua kali. Bermaksud contohnya pusingan akhir 26 hari bulan. Untuk setiap pasukan akan diberikan dua sesi. Satu adalah sesi pagi dan yang kedua adalah sesi petang. Untuk bertanding pada checkpoint yang sama. Bermaksud anak-anak para peserta kalau dia dah cuba pusingan pagi tapi masih belum berpuas hati dengan markah ataupun waktu untuk yang telah dijalankan, boleh cuba sekali lagi di waktu petang. Okay, so ada dua percubaan, dua sesi untuk dua percubaan. Okay, so ini sebenarnya kalau ada soalan daripada para peserta, boleh terus bukakan mic dan tanya soalan tak ada masalah. Line following robot. Okay. Kalau itu adalah syarat-syarat umum, sekarang saya akan ke kategori-kategori yang akan ada dalam line following robot. So untuk line following robot, okay, kita ada 3 jenis kategori, iaitu untuk kategori sekolah rendah, untuk para peserta yang berumur 6 hingga ke 12 tahun, sekolah menengah untuk para peserta yang berumur 12 hingga 17 tahun dan juga belia yang berumur 18 tahun hingga ke 30 tahun. So kita ada 3 kategori yang berbeza. So maksima untuk setiap pasukan adalah 2 orang peserta yang dalam lingkungan umur seperti di sini. 2 orang pelajar ataupun peserta dalam setiap pasukan. Dan juga setiap pasukan boleh ada 1 orang pembimbing ataupun guru pengiring. Okay. So pembimbing ataupun guru pengiring 1 orang. Kesemuanya akan diberikan sijil, para pelajar dan juga guru akan diberikan sijil sebagai sijil penyertaan nanti. Okey, untuk sijil pun buat apa yang kami plan adalah untuk sijil ni di peringkat kebangsaan, di peringkat kebangsaan. Apabila sampai ke peringkat akhir tu maknanya di peringkat kebangsaan. Tapi siapa yang sampai ke peringkat negeri akan ke peringkat negeri lah. So akan kami dapatkan seperti yang semua maklum,
IEM Online Robotic Challenge mendapat sokongan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga Jabatan Pendidikan Negeri. Jadi untuk markah PAJSK tak ada masalah. Maknanya kami akan usahakan untuk setiap peserta akan mendapat markah PAJSK. Okay, itu adalah dari segi kategori. Kemudian dari segi jenis robot. Okay. Untuk pertandingan line following robot, okay, para peserta perlu menggunakan robot jenis yang dibina sendiri. Robot yang dibina sendiri oleh pasukan. Maknanya do it yourself. Okay. So perlu dibina sendiri menggunakan komponen-komponen yang ada dijual di pasaran. Tak kiralah nak Shopee ke Lazada ke dari mana-mana pun. Okay. Perlu menggunakan perlu bina sendiri robot. So ini adalah satu gambar rajah untuk contoh robot yang dibina sendiri. Dibina sendiri. Contohnya di atas ni kalau dia dibeli daripada contohnya di pasaran daripada Shopee ke Lazada ke ataupun daripada kedai-kedai elektronik yang berhampiran. Komponen akan terpisah begini terpisah-terpisah, dan apa yang peserta perlu lakukan adalah untuk membina sendiri robot. Okey, membina sendiri robot. Tetapi robot ni tidak perlu dibina secara live ataupun tak perlu di video record tak perlu untuk para peserta rekod video pembangunan robot. Tak perlu. Okey. Cukup untuk para peserta membina robot pada waktu sendiri dan contohnya untuk buat coding pada waktu sendiri dan test sendiri. So kami tak memerlukan video untuk pembangunan untuk pembinaan robot. Okey. So bagaimana untuk kami apakah dia requirement apakah dia yang diperlukan untuk kita pastikan yang robot yang dibina adalah robot jenis DIY ataupun robot yang dibina sendiri. Kami menetapkan bahawa pengawal utama ataupun microcontroller, pengawal motor ataupun motor controller dan penderia garisan ataupun line sensor mesti berada pada papan litar bercetak yang berbeza. Perlu 3 komponen yang berbeza. Dan ketiga-tiga komponen ni perlu disambungkan menggunakan wayar. Okey, perlu disambungkan menggunakan wayar ataupun pin lah. Seperti yang kita boleh nampak di sini. Okey, seperti yang boleh nampak di sini dalam gambar ni. Okey, tapi nanti saya akan tunjuk video juga, tapi untuk dalam gambar kita kata di sini adalah controller dan contohnya line sensor berada di hadapan. Kita boleh tengok line sensor ni dihubungkan kepada controller dengan menggunakan wayar. Okay, ini adalah yang dimaksudkan dengan robot yang dibina sendiri. Dan saiznya adalah 20 kali 20 cm maksimal. Okay, maksimal. Maknanya saiz robot tidak boleh lebih daripada 20 kali 20 cm lebar dan juga panjang. Tidak ada saiz maksimal untuk ketinggian. Hanya X axis dan Y axis. Maknanya hanyalah lebar dan juga kepanjangan robot yang memerlukan saiz yang kami letakkan saiz, limitasi saiz. Okey. Okay, saya akan tunjuk satu contoh robot yang jenis dibina sendiri. Okey. Ini adalah salah satu contoh robot yang dibina. Kalau tengok di kamera saya ni, ini adalah salah satu contoh robot yang dibina sendiri dibina sendiri. Okey, kalau kita lihat untuk yang dibina sendiri, saya katakan tadi perlu microcontroller ataupun micro pengawal. Okey. Pengawal utama nombor 1 di sini. Nombor 2 motor controller ataupun pengawal motor yang berada di sini di belakang ni. Okey. Dan juga penderia garisan ataupun line sensor yang berada di bawah ni. Okey. So, ketiga-tiga komponen controller,
motor controller dan juga line sensor berada pada papan komponen yang berbeza. Maknanya ni kalau saya cabut ni, motor ni saya boleh cabut, saya boleh tanggalkan, dan maknanya dia berasingan daripada pengawal utama ataupun microcontroller. Sama juga dengan penderia kerisan, juga terpisah daripada controller. Okay. Dan ia disambungkan menggunakan wire. Kalau boleh lihat sini ni, ini adalah penderia, garisan ataupun line sensor. Dia disambungkan pada controller menggunakan wire. So boleh nampak di sini jumper wire daripada sensor, jumper wire terus ke controller. So ini yang dimaksudkan dengan berada dalam papan litar cetak yang berasingan, PCB yang berasingan, dan disambungkan dengan wire. So ini satu contoh. Kemudian motor pun sama juga. Motor controller berada di litar papan cetak yang berlainan dengan motor controller, tetapi disambungkan dengan menggunakan wire. So boleh nampak di sini ada wire. Okay. Daripada motor controller hinggalah ke pengawal utama ataupun microcontroller. Okay. Ini adalah contoh line following robot. Okay. Kami tidak, dari segi microcontroller, kami tidak menetapkan yang para peserta perlu menggunakan apa-apa jenis microcontroller. Tidak ada jenis yang ditetapkan. Bermaksud inilah pilihan sendiri. Pilihan para peserta sama ada nak gunakan Arduino, nak gunakan microbit, ataupun nak gunakan Raspberry Pi, ataupun nak menggunakan apa-apa saja controller, boleh. Kami tiada kekangan. Tiada kekangan. Okey, termasuk juga sensor, sensor tiada kekangan jumlah sensor. Tak kira lah nak pakai 2 sensor ke, nak pakai 3 sensor ke, nak pakai 5 sensor ke, nak pakai 12 sensor ke, tiada kekangan. So bergantung pada para pelajar untuk mendapatkan sensor yang lebih sesuai lah untuk pertandingan. Okey. Itu adalah jenis robot jenis robot. Dan juga kalau kita pergi lebih mendalam, okey. Saya tukar skrin sekejap. Okey. Sumber kuasa robot juga perlu dipasang kepada robot. Sumber kuasa seperti mana? Adalah seperti bateri. Bateri perlu dipasangkan pada robot. So dalam contoh ini, bateri saya di sini, okay, terpasang kepada robot. Bermaksud tidak boleh menggunakan sumber kuasa luar daripada robot. Contohnya tak boleh menggunakan adapter, power supply adapter yang daripada soket rumah tu, soket dinding, terpasang terus kepada robot. Tak boleh. Soket dinding ataupun power supply boleh digunakan untuk mengecas bateri. Okey, tak ada masalah digunakan untuk mengecas bateri. Tetapi apabila para peserta mahu menggerakkan robot, power supply perlulah ditanggalkan daripada robot. Maknanya tenaga tersimpan di dalam bateri. Okey, tersimpan di dalam bateri. Okey. So pembangunan robot ni sebenarnya boleh dilakukan oleh sekolah-sekolah dengan sendiri. Maknanya kos ataupun pembangunan robot perlu ditanggung sendiri oleh pihak peserta. Okey. Alright. So untuk memastikan pertandingan ini adalah kita kata adil untuk semua peserta, kami akan membuat nanti dalam video, pengantaran video untuk pusingan kelayakan, para peserta perlu menunjukkan robot. Kita akan ada proses di mana dalam video tu para peserta perlu menunjukkan keadaan robot, perlu menerangkan robot, jenis robot, yang mana satu microcontroller, yang mana satu sensor,
untuk pastikan yang mana ada ketiga-tiga komponen tu mikro pengawal, motor kawalan motor dan juga penderia garisan berada pada PCB yang berbeza-beza. Ini semua perlu berada di dalam video. Okay, perlu berada di dalam video. So secara detailnya memang saya akan terdapat di dalam syarat pertandingan. So jangan risau, boleh rujuk pada syarat pertandingan untuk apa yang perlu dilakukan. Okay. Okay, ini adalah okay, sebelum tu saya nak buka dulu. Ada soalan ke untuk dari para peserta untuk kategori dan jenis robot dahulu? Ada soalan? Tak ada soalan Okay, kalau tak ada soalan saya nak tambah sedikit. Okay, robot seperti yang kita kata tadi, robot perlulah robot yang berautonomi. Okay, robot berautonomi bermaksud robot boleh bergerak mengikut garisan, okay, secara automatik. Maknanya setelah para peserta membuat coding ataupun pengkodaan perisian untuk robot, robot akan bergerak secara automatik. Tidak boleh ada kawalan jauh. Tidak boleh ada alat kawalan jauh yang mengawal robot untuk bergerak. So, tak boleh ada Bluetooth contohnya ataupun Wi-Fi yang boleh digunakan untuk mengawal robot untuk bergerak mengikut garisan. Tak boleh. Tidak dibenarkan. So robot mestilah berautonomi di atas garisan secara automatik. Pengkodaan dibuat, kemudian robot diberikan untuk bergerak secara automatik. Itu untuk line following robot. Okey. Seterusnya saya akan ke garis mula dan titik markah untuk line following robot. Okey. Ini adalah lita yang sama yang kita berikan di website. Okey. PDF-nya kami berikan di website. So para peserta boleh print sendiri boleh print sendiri lita. Boleh print saja di kedai-kedai printing. Saiz-nya adalah saiz A0. Bermaksud kebanyakan kedai printing boleh kedai printing yang boleh print plan, contohnya plan rumah, boleh mencetak lita pertandingan bentuk A0. So hanya perlu print secara kita kata to scale bermaksud tidak perlu dibesarkan ataupun dikecilkan. Print saja terus PDF dan akan dapat saiz yang betul. Okay. So kalau kita lihat lita untuk line following robot, okay, ini adalah lita untuk peringkat sekolah rendah. Okay, untuk peringkat sekolah rendah. So macam mana nak kenal pasti? Di dalam soft copy ataupun bila kita print akan tertulis di bawah, okay, untuk kategori primary school, pertandingan line following robot. Line following robot. So di dalam lita, okay, ada 3 perkara apabila kita print ataupun mencetak lita, ada 3 perkara yang kita boleh perhatikan di atas lita. Nombor 1, kita akan ada lita ataupun track scale checker di bahagian bawah sini. Okay. Track scale checker, apakah guna track scale checker? Dia digunakan untuk para peserta ataupun untuk para juri memastikan yang lita telah dicetak dengan bagus, dengan baik. Okay, track scale checker maknanya di sini adalah panjang garisan adalah 150 mm ataupun 15 cm. Okay. So apa yang para peserta boleh lakukan selepas mencetak lita, gunakan saja pembaris 15 cm, letakkan di sini. Okay. So sepatutnya garisan ni daripada sini hingga ke sini ni berukuran 15 cm. Sama juga kalau daripada hujung sini hingga ke hujung sini juga 15 cm. So itu adalah untuk kita memeriksa semula sama ada
Lita telah dicetak dengan baik. So ini juga perlu ditunjukkan perlu ditunjukkan di dalam pertandingan di dalam recording video. Okay. So seterusnya kita lihat di sini kita ada juga robot size checker. Robot size checker berada di sini. Okay, robot size checker. Untuk line following robot, kita kata limitasi ataupun saiz robot mestilah kurang daripada 20 cm ataupun 200 mm. Jadi di sini kita boleh lihat, okey, di sini adalah kotak 20 kali 20. So robot perlu diletakkan di dalam kotak. So jadi kalau kita tengok ada lagi satu kalau para peserta boleh lihat lagi satu kamera tu. Okey, kita akan tunjukkan macam mana robot boleh diletakkan di dalam kotak Boleh nampak lagi satu kamera. Cuba tengok di kamera para peserta tu. Adalah salah satu partisipan yang hari ni, Ahmad Fatih tu adalah salah seorang jurutera juga yang menolong saya untuk sesi hari ni. Kita boleh lihat robot yang saya bina ni sebagai contoh adalah boleh dimuatkan di dalam kotak. Boleh dimuatkan di dalam kotak 20 kali 20. Bermaksud robot kita ni lebih kecil lah daripada 20 kali 20 Okey. Alright. Itu untuk robot di dalam kotak ataupun saiz robot. Seterusnya yang penting adalah titik markah untuk line following robot kategori sekolah rendah. Okey. Jadi untuk line following robot, kita sudah tetapkan nombor 1, garis mula. Okey, di manakah garis mula? Garis mula adalah di sini di sini yang saya tandakan warna merah, ini adalah garis mula. Bermaksud robot perlu dimulakan di belakang garis mula. Okey. Saya ulang Ini adalah garis mula. Bermaksud robot perlu dimulakan untuk setiap pergerakan robot perlu dimulakan di belakang garis mula. Maknanya kalau di sini garis mula, okey. Ini adalah arah mula robot, bermaksud robot perlu menghadap ke arah kanan Lita. Maksud robot perlu berada di belakang garis mula di sini belakang garis mula. Okey. Kemudian kita ada 3 titik markah untuk line following robot kategori sekolah rendah. Titik markah yang pertama adalah di sini, titik markah pertama. Titik markah kedua adalah di sini dan titik markah ketiga adalah di sini. 3 titik markah. Okey. 3 titik markah dan untuk pusingan kelayakan, kita lihat di sini untuk pusingan kelayakan para peserta perlu untuk mencukupi 3 jumlah kitaran. 2 jumlah kitaran. Apa maksudnya 2 jumlah kitaran? So bermaksud untuk robot bergerak di atas garisan dan mengumpul ke semua checkpoint, robot perlu untuk mengumpul ke 3 titik markah sebanyak 2 kali. Okey, saya ulang. Robot perlu bergerak melalui garisan dan mengumpul ke 3 titik markah, titik 1, 2, 3 ni sebanyak 2 kali. Okey, sebanyak 2 kali. Okey. Contohnya kalau katalah robot saya bermula di sini, okey, kita perlu menggerakkan robot, dia gerak robot, dapat titik markah pertama, dia terus saja, tak perlu berhenti. Terus bergerak melalui checkpoint yang kedua ataupun melalui titik markah yang kedua. Terus saja, terus hingga ke titik markah yang ketiga dan robot perlu meneruskan untuk mengambil sekali lagi 3 titik markah. Okey, boleh terus saja ambil lagi satu. Ini maknanya titik markah yang keempat. Lepas tu terus saja yang kelima dan terus saja yang ke-6. Selesai. Okey. Bermaksud
robot telah mendapat 6 checkpoint. Dan waktu dikira tamat selepas robot mendapatkan checkpoint yang terakhir. Maknanya titik markah yang ketiga, robot dikira tamat pergerakan apabila robot telah mendapatkan 6 titik markah. Okey, 6 titik markah. Kenapa 6? Kita ada 3 titik markah tapi 2 kitaran, bermaksud 3 kali 2 6 Maknanya apabila robot menjumpai titik markah ketiga yang terakhir, yang kedua untuk kitaran kedua, masa dikira tamat. Okey? Masa dikira tamat. So titik markah ni sebenarnya tidak perlu mengikut sequence ataupun urutan yang saya berikan. Contoh di sini saya berikan nombor 1, 2, 3. Okey? Tapi tak bermaksud robot perlu mendapatkan dalam turutan 1, 2, 3. Boleh saja ikut turutan apa sahaja. So contohnya kalau robot bermula daripada sini, garis mula dia gerak, ambil 1, kemudian ambil yang kedua, kemudian terus bergerak ambil yang ketiga, dan untuk mendapatkan titik markah keempat, contohnya peserta mahu terus mendapatkan titik markah yang ketiga. Okey, boleh So apa yang perlu dilakukan? Perlu menggerakkan robot keluar daripada kawasan titik markah. Bermaksud titik markah ni berada di kawasan straight line ni, di tengah-tengah ni. So robot perlu keluar daripada garisan lurus, kemudian U-turn, patah balik pun boleh. Maknanya peserta boleh terus mendapatkan titik markah keempat, dia dapatkan titik markah nombor 3. So boleh So dia boleh patah balik, dapatkan nombor 3, lepas tu yang kedua, kemudian titik markah yang terakhir, kembali kepada titik markah nombor 1. Boleh juga begitu, tak ada masalah. Okay? Alright. Ada soalan tak untuk titik markah line following robot kategori sekolah rendah ataupun primary? Ini sebenarnya kami binakan LITA ni. Untuk LITA ni agak kita kata mudah untuk para peserta yang baru berkecimpung di dalam arena robotik. So kami nak supaya banyak peserta cuba bertanding. Okey, saya nak untuk cuba bertanding. Oh, mungkin saya tak sebut tadi tu. Yuran adalah percuma. Kita tidak mengenakan apa-apa yuran sekalipun untuk para peserta. Okey. Alright. Ada soalan Jangan saya tengok soalan ni nak tanya, Rero Micro boleh digunakan tak atau hanya microbit dan bahagian-bahagian lain dipasang sendiri? Okey. Soalan daripada Raymond nak tanya sama ada Rero Micro boleh digunakan ataupun tidak, atau hanya microbit dan bahagian lain yang dipasang sendiri. Okey, jawapannya Rero Micro, kalau seingat saya, Rero Micro adalah robot yang telah dipasang khusus bermaksud contohnya microcontrollernya ataupun Arduino-nya berada di atas papan yang sama dengan line sensor dan juga sama dengan motor controller. Okey, bermaksud Rero Micro tidak boleh digunakan untuk line following robot. Okey, Rero Micro tidak boleh digunakan untuk line following robot. Tetapi microbit, saya tahu ada beberapa robot yang berada di pasaran di mana microbit adalah satu micro pengawal. Okey, dia sudah berada di atas PCB-nya sendiri. So itu okey. So kemudian apa yang diperlukan hanyalah line sensor ataupun peranti masukan garisan line sensor, dan juga motor controller, motor driver berada di dalam LITA yang berbeza ataupun PCB yang berbeza. Barulah microbit tu boleh digunakan di dalam pertandingan line following robot. Okey. Menjawab soalan ke Cikgu Raymond? Okey.
So saya harap menjawab. Kalau tak menjawab soalan lagi tak apa, tak ada masalah, boleh ditanya kembali, mungkin boleh rephrase balik, boleh ditanya kembali. Okay. Alright. Okay, itu untuk line following robot kategori sekolah rendah. Saya akan teruskan dengan untuk kategori sekolah menengah. Okay, ini adalah titik markah atau sorry, ini adalah lita untuk kategori sekolah menengah. Okay, untuk kategori sekolah menengah, kalau kita lihat dia sedikit lebih sukar berbanding dengan untuk kategori sekolah rendah. Okay. So perbezaannya di sini perbezaannya di sini di mana lita tu ada berpusing sikit ni. Okay. Baik. Okay, tetapi titik markah tetap sama. Okay, dari segi saiz sama, masih lagi maksimum saiz maksima 20 kali 20. Sama saja. Okay. Dan titik markah juga hanyalah 3. Titik markah nombor 1, titik markah nombor 2 dan titik markah nombor 3. Okay. Arah mula robot juga daripada arah di sini, daripada arah di sini garis mula yang tempat yang sama. Robot sama juga perlu bergerak melalui garisan. Okay, perlu bergerak melalui garisan. So yang ini sebenarnya ini garisannya adalah kalau nampak dia secara natural maknanya terus robot sepatutnya bergerak terus pusing dan naik ke atas gini. Bukannya shortcut ke sini tak boleh sebab titik markah berada di sini. Okey. Tu bergerak dari garisan dan terus 3 titik markah dan juga jumlah kitaran 2. Okey, so sama juga maknanya total untuk pergerakan robot perlu sebanyak 6 checkpoint lah total. Okey, itu untuk sekolah menengah. Ada soalan ke? Sekejap. Okey, belum lagi. Okey, untuk sekolah menengah. Dan yang terakhir adalah untuk kategori belia. So kategori belia adalah untuk peserta-peserta yang berumur 18 tahun ke atas, mungkin pelajar-pelajar politeknik, pelajar-pelajar kolej vocational, pelajar-pelajar universiti ataupun persendirian. Okay, mungkin ada ibu bapa yang mahukan anak bertanding dalam IEM Online Robotic Challenge. Ini adalah kategori yang boleh disertai. Itu kategori belia. So kategori belia ni kita tracknya akan lebih kita kata sukar sedikit lah. Okay, sukar sikit. Dia ada junction 90 darjah di sini ni. Ada 90 darjah. Kemudian kita ada loop ni. Kemudian kita ada garis putus di sini dan juga garis kita panggil checkered. Maknanya garis dia ke kiri dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan. Okay. Tetapi sebenarnya ni pun tak berapa susah untuk pelajar-pelajar belia ni, pelajar-pelajar politeknik, universiti ataupun pelajar persendirian. Ini sepatutnya tiada masalah. Okay. Sama juga ada 3 titik markah. Titik markah 1, titik markah 2 dan titik markah 3. Jumlah kitaran 2 bermaksud robot perlu total mendapatkan 6 checkpoint ataupun 6 titik markah 3 kali 2. Okay, itu adalah untuk kategori belia. Okay. Mungkin okey, saya kalau ada soalan lagi tak? Okey, belum ada soalan. Okey, itu adalah untuk hari ini plan saya hanyalah sampai ke di situ saja penerangan untuk line following robot. Jika ada soalan saya berikan masa mungkin 5 minit lah kalau saya tunggu kalau ada soalan daripada para peserta. Jika ada yang tak perlukan lebih maklumat lebih maklumat. Okey, kita ada track di sini. Saya juga akan
Mungkin saya takut saya terlupa nak terangkan apa lagi ada dalam syarat. Saya akan sekali lagi lihat sebenarnya pantas syarat-syarat pertandingan. Dan jika ada yang saya rasa perlu saya terangkan semula, saya akan terangkan. Okey, dari segi markah nanti kita kira ranking peserta akan disusun mengikut checkpoint dahulu ataupun titik markah dahulu. Okey. Bermaksud katakanlah katakan sebagai contoh ada dua peserta, peserta A mendapat ke 6 checkpoint, bermaksud dia dapat titik markah 1, titik markah 2, titik markah 3, kemudian pusingan yang kedua pun dia dapat titik markah 1, titik markah kedua dan titik markah ketiga. Okey, bermaksud dapat 6 checkpoint, tapi mungkin waktunya 30 saat. Contohnya jumlah waktu 30 saat berbanding dengan peserta B. So, peserta B ni dia gerakkan robot tapi dia hanya dapat 5 checkpoint ataupun 5 titik markah. Dia dapatkan titik markah 1, kemudian dia pusing dapat titik markah 2, kemudian pusing dapat titik markah 3, kemudian pusing dapat titik markah 1 sekali lagi dan titik markah kedua, kemudian robot berhenti. Contohnya, ataupun robot terkeluar daripada garisan. Okay, robot terkeluar dari garisan, kita kira titik markah yang kelima tadi tu adalah titik markah yang terakhir. So, walaupun waktunya tu 10 saat, maknanya peserta B tadi dia dapat 5 titik markah tetapi waktunya 10 saat. Okay. So, tetap di dalam ranking, di dalam ranking pertandingan, peserta A tadi yang mendapat 6 titik markah akan berada ranking yang lebih tinggi berbanding dengan peserta B yang mendapat 5 titik markah. Walaupun masa untuk peserta A tadi adalah jauh lebih lambat berbanding dengan peserta B. Peserta A tadi 30 saat, peserta B 10 saat, tetap peserta A ranking yang lebih tinggi. Okay. So, bermaksud para peserta dan guru perlu menilailah, membuat plan untuk apakah strategi yang terbaik untuk kita completekan ataupun siapkan pertandingan ini ataupun cabaran yang diberikan. Okey. Apa lagi Okey. Last kali, kalau tak ada soalan saya akan teruskan. Last kali untuk line following robot. So, apa yang kita berikan di sini, baik untuk peringkat sekolah rendah, sekolah menengah ataupun peringkat belia, ini adalah titik markah untuk pusingan kelayakan. Okey, untuk pusingan kelayakan sahaja. Maksud untuk pertandingan akhir nanti, untuk pusingan akhir nanti, kita akan berikan titik markah yang berbeza. Jumlah kitaran juga akan bertukar. Okey. So, seperti yang kita nyatakan di dalam rules tu, untuk peringkat akhir nanti akan ada 5 titik markah. Okey, akan ada 5 titik markah dan para peserta perlu melengkapkan mendapatkan kelima-lima titik markah sebanyak 3 kali. Okey, kitaran 1, kitaran 2 dan kitaran 3. Bermaksud 15 titik markah. So, itu untuk pusingan akhir. Baik untuk peringkat, untuk kategori sekolah rendah, sekolah menengah ataupun belia. Okey. So, itu sahaja untuk line following robot. Sekejap saya tengok kalau ada soalan. Okey. Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya akan teruskan dengan untuk kategori yang kedua, iaitu pathfinding robot. Okey. Untuk kategori kedua adalah pathfinding robot. Sekejap. Sebelum tu saya nak cerita tentang hadiah. Okey. Seperti yang kita nyatakan di dalam flyer ataupun sebaran, kita akan sediakan nombor 1 sijil penyertaan. Sijil penyertaan akan diberikan kepada
para peserta yang menghantar video pendaftaran, video pergerakan robot. Kita akan berikan saja penyertaan. Okey. Peserta-peserta tu kita maklum memang kita akan menerima peserta-peserta daripada seluruh negara. So kita harap kita akan dapat yang terbaik daripada seluruh negara. Kemudian hadiah yang akan diberikan secara wang tunai untuk tempat pertama adalah RM300. Ini untuk kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah rendah dan sekolah menengah percuma penyertaannya, dan hadiah yang akan diberikan adalah RM300. Dan yang kedua adalah RM200, dan peringkat untuk tempat yang ketiga adalah RM100. Tapi untuk dua peserta. So kita ada kita ada 4 pemenang lah. Satu pemenang tempat pertama, satu pemenang tempat kedua, dan satu lagi pemenang tempat ketiga selamai 2 orang. Okay? Right. Okay, kita akan untuk kategori belia pula. Okay, untuk kategori belia kita katakan untuk kategori belia ni sebenarnya dia lebih sengit, pelajar-pelajar yang lebih sengit. Jadi kami kenakan yuran penyertaan sebanyak RM40 untuk setiap kumpulan. Bukannya untuk satu orang, untuk setiap kumpulan. Okay, untuk setiap kumpulan RM40. Dan kemudian hadiahnya juga adalah lebih lah. Maksudnya hadiah tempat pertama adalah RM500, hadiah tempat kedua RM300, dan hadiah tempat ketiga adalah RM100. Ini adalah untuk kategori belia. Okey. Seterusnya kita terus ke pathfinding robot. Okey, ini adalah paparan ataupun ads, flyer yang kita adakan untuk pathfinding robot. Jadi untuk pathfinding robot ni kita nampak akan ada 2 kategori saja, iaitu kategori sekolah rendah dan juga kategori sekolah menengah. Yang penting di sini adalah juga yuran penyertaan adalah percuma. Yuran penyertaan adalah percuma, dan hadiahnya untuk tempat pertama adalah RM300, tempat kedua RM200, dan tempat ketiga juga tempat ketiga ada untuk 2 peserta adalah RM100. Okay, RM100. Kita lihat so ini adalah untuk pathfinding robot. Jadi ini saya ambil peluang juga, sebenarnya pertandingan IAN Robotic Challenge sebenarnya disokong oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Ini mungkin saya sebut awal tadi, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, dan juga di bawah Malaysia Techlimpik. Jadi kebanyakan komunikasi kami akan dijalankan ataupun digunakan di dalam platform Techlimpik. Dan saya akan tunjukkan nanti platform Techlimpik. Alright. Pathfinding robot, kita teruskan. Okey, syarat-syarat umum pathfinding robot. Apakah pathfinding robot? Pathfinding robot sebenarnya adalah untuk anak-anak membina ataupun mendapatkan, tak semestinya membina, saya akan terangkan nanti, membina ataupun mendapatkan robot yang bergerak secara berautonomi, sama juga berautonomi di atas garis hitam, di atas litar, yang punyai persimpangan. Ini kelainannya. Yang punyai persimpangan ataupun junction. Punya persimpangan ataupun junction. Okey, yang para peserta perlu lalui daripada garis mula hingga garis tamat. Okey, perlu ada garisan ataupun litar punyai persimpangan. Okey, seperti yang kita lihat dalam gambar ni, ada persimpangan, ada simpang kiri, ada simpang kanan. Okey, dan para peserta perlu melalui semua titik markah. Okey, semua titik markah, saya akan tunjukkan nanti titik markahnya di mana. Dan dia perlu bermula daripada satu tempat dan perlu ke garis tamat pada satu tempat. Mungkin tempat yang sama ataupun bukan tempat yang lain, saya akan tunjukkan selepas ini. Tapi mesti pada mula hingga ke tamat. Okey.
So dari segi tarikh penting sama juga tarikh akhir pendaftaran adalah pada 31 Oktober 2022. Okey, 2022. Pusing adalah untuk pathfinding robot sama seperti line following robot, akan ada dua pusingan, iaitu pusingan kelayakan, pusingan kelayakan dan juga pusingan akhir. So pusingan kelayakan adalah tarikh akhir adalah 10 November. Kenapa saya kata tarikh akhir? Ini kerana pusingan kelayakan hanya perlu menghantar rakaman video. Hanya perlu menghantar rakaman video, robot bergerak melalui garisan dan checkpoint-checkpoint yang akan saya berikan. Okay. So bermaksud boleh je record video awal dan hantar. Yang penting adalah sebelum 10 hari bulan November 2022. Okay, itu adalah bentuk pusingan kelayakan. Dan pasukan terbaik akan dipilih. Okay, mungkin kami tak decide lagi, kami tak tentukan lagi berapa ramai yang akan ke peringkat akhir. Dan kita akan tentukan yang terbaik akan pergi ke pusingan akhir. Dan pusingan akhir akan dijalankan pada 26 dan 27 November 2022 dan ia adalah video secara langsung. Maksudnya live streaming. Okay, live streaming. Okay, secara langsung, secara live streaming. So kalau tadi pusingan kelayakan hanyalah perlu menghantar rakaman video, pusingan akhir sebenarnya pelajar berada di tempat sendiri. Seperti dalam meeting kita dalam bengkel kita pada hari ini, peserta perlu berada di tempat sendiri dan juri akan berada di tempatnya sendiri, dan juri hanya akan menjuri ataupun melihat pergerakan robot secara online ataupun secara jarak jauh, remote. Okey. Ini seperti bengkel lah sebenarnya. Okey, itu adalah untuk pathfinding robot secara umum dan tarikh penting. Okey, saya teruskan dengan kategori-kategori untuk pathfinding robot competition. Okey, untuk pathfinding robot kita ada dua kategori, iaitu kategori sekolah rendah untuk peserta yang berumur dari 6 hingga ke 12 tahun dan juga kategori sekolah menengah umur daripada 12 hingga ke 17 tahun. Okey. So maksima ada 2 orang saja dalam satu pasukan. Maknanya 2 orang peserta lah yang berumur dalam lingkungan umur 6 ke 12 ataupun 12 ke 17. Okay. Dan kemudian boleh dibantu oleh 1 orang guru pengiring ataupun pembimbing. Okay. Oh, saya ada soalan. Saya raikan soalan sekejap. Nak tanya untuk video kena ada format tertentu ataupun tidak? Maksud format tu macam mana? Kalau untuk kami video kami tak ada nak tentukan kena ada format begini, kena size 4x3 ataupun kena size 16:9, tak perlu. Untuk kami nak memudahkan. Kami nak memudahkan peserta-peserta. So videonya yang penting kami boleh kita boleh lihat video tu. Video boleh diupload ke YouTube. Bermaksud bagi kami link video YouTube, ataupun video boleh diupload terus ke website kami. Okay, kami akan sediakan link, upload terus ke website pun boleh. Video dalam bentuk MOV ataupun AVI. Okay, yang standard lah, janganlah buat format yang mungkin tak pernah digunakan oleh orang-orang biasa. Okay, cuba-cuba format yang lebih common lah, yang semua orang boleh buka. Okay. Nanti kami akan berikan contoh-contoh bagaimanakah angle video, angle video yang perlu nampak keseluruhan track. So kami akan berikan contoh video tu nanti yang kami pernah dapatkan. So kalau sempat hari ni, kalau sempat untuk saya tunjuk, saya akan tunjukkan. Kalau tak sempat, kami akan berikan link
dan para peserta boleh tengok sendiri ya. Okey, diharap ni cikgu ataupun pelajar ni Iza Syahrin saya menjawab soalan Okey. Seterusnya untuk jenis robot. Okey, pathfinding robot ini adalah kategori pathfinding robot, jenis robot. Okey, untuk kategori pathfinding robot, kita tidak menentukan ataupun tiada sekatan untuk apa-apa jenis robot ataupun jenama. Boleh apa sahaja. Okey. Jika kita tengok ni, ni contohnya ni Rero Micro Rero Micro adalah salah satu contoh yang kita katakan robotnya adalah dalam kategori yang boleh digunakan untuk pathfinding. Mengapa? Kalau kita tengok daripada gambar ni, microbitnya di sini, mikro pengawalannya di sini, ia adalah mikro pengawal. Tetapi di sini kita tengok penderia ataupun sensor garisan yang berada di bawah board, okey, adalah dalam board yang sama dengan motor driver. Board yang sama. So dia tidak disambungkan menggunakan wayar. So that's why kita kata ini adalah jenis kategori untuk pathfinding. Okey. So kita kata apa-apa jenis, tak kisah. Rero Micro boleh. Di sini kita ada robot jenis Rush pun boleh. Kita ada siapa yang pakai menggunakan robot Lego pun boleh. Siapa yang menggunakan Mid-block ataupun M-board pun boleh. Kami tak ada sekatan apa-apa jenis robot, apa-apa jenis microcontroller. Tak kisah. Boleh daripada kategori yang robot yang dibeli. Ada yang jual di pasaran robot yang boleh dibeli saja, yang dibina khas untuk pertandingan. Boleh, tiada masalah. Okey. Cuba kekangan yang kami letakkan untuk pathfinding robot adalah jumlah penderia untuk mengesang garisan ataupun line sensor, jumlah maksima adalah 5 sahaja. Okey. Kita meletakkan jumlah ataupun jumlah line sensor ataupun penderia garisan maksimum 5 sahaja. Kurang tak apa, tapi tak boleh lebih daripada 5 sensor untuk detect garisan. Kalau sensor lain untuk mengesan benda lain tak ada masalah. Contohnya kita ada 5 sensor untuk mengesan garisan, kemudian ada 1 sensor untuk mengesan cahaya. Itu tak ada masalah. Okey, sebab mengesan cahaya adalah bukan digunakan untuk mengesan garisan di atas robot contohnya. So itu tidak dikira dalam jumlah yang 5. Okey. Kemudian kami juga letakkan size limit maksimum size robot adalah 15 kali 15 cm. Okey. Size robot maksimum sebanyak 15 kali 15 cm. Okey. So sekarang ni saya tunjuk satu robot jenis pathfinding. Okey. Ini adalah contoh robot jenis pathfinding. Okey, robot yang dibina khas untuk pertandingan. Robot yang dibina khas untuk pertandingan. Okey, kalau kita lihat di sini robotnya boleh kita katakan dibina khas sebab kita nampak robot tu kesemuanya tidak ada wire-wire. Mungkin kalau ada wire pun untuk baterinya di sini ni. Tapi kemudian daripada mikro pengawal ke motor driver, ke sensor yang berada di bawah robot, semuanya terbina di atas robot. Okey, terbina di atas robot. Saya alihkan sini supaya tak nampak. Okey, terbina di atas robot. Lepas tu jenis yang robot yang biasanya kalau robot jenis pertandingan ni dia punya komponen-komponen yang digunakan adalah yang lebih berprestasi tinggi ataupun dia lebih laju lebih laju. Okey. So ini adalah salah satu contoh dan saya akan tunjukkan robot pathfinding robot ni dalam size. So kita akan cuba letakkan, boleh cuba tengok satu video ni daripada rakan saya. Okey.
letakkan robot di dalam kotak pathfinding competition. Okay. So ini adalah Lita pathfinding, dan kita lihat robot. Okay, robot, maaf yang robot ni saya bawa ni mungkin terlebih so macam ni tak boleh so dia kena 15 cm. Okay, so itu terlebih tu tayar dia, saya menggunakan tayar yang panjang pula. So dia robot perlu berada di dalam garisan dalam garisan 15 cm. Okay, alright. Apa lagi untuk robot ni? Kita kata robot. Okay, sama juga robot pathfinding robot. Okay, pathfinding robot. Kalau kita lihat robot perlu sumber kuasa robot perlu berada di atas robot. So ini kita nampak kita ada bateri di atas robot, dan apabila kita hendak menggerakkan robot, kita tiada sumber kuasa luaran. Maknanya tak ada power adapter lah yang disambungkan daripada dinding, daripada power socket rumah kepada robot. So robot menggunakan bateri. So itu adalah juga spesifikasi robot yang kita tentukan di dalam syarat. Dan juga tiada unsur-unsur yang boleh mengawal robot secara remote. Remote control tak boleh. Remote control juga tidak dibenarkan kepada robot. So robot perlu dikawal secara autonomi menggunakan controller yang terbina di atas robot. So tak ada fungsi Bluetooth ataupun Wi-Fi di atas robot yang boleh menyebabkan robot ni dikawal di atas daripada luar robot. Okay, so itu adalah untuk pathfinding robot. Saya letakkan di sini. Okay, ada soalan tak untuk pathfinding robot lagi ni? Saya tengok sekejap. Okay, kalau tak ada soalan saya teruskan. Okay, ini adalah Lita untuk kategori sekolah rendah. Kategori sekolah rendah. Kalau siapa nak tengok versi yang besar boleh tengok video pada sahabat saya Fatih. Okay, ini adalah untuk robot kategori sekolah rendah. Macam mana nak tahu? Kita boleh lihat di sini. Okay, IAM Online Robotic Challenge kategori primary sekolah rendah. So sama juga di atas Lita ni kita akan lihat Lita jenis A0. Okay, Lita jenis A0 bermaksud sama juga kami telah berikan desainnya Lita di dalam PDF. Boleh saja boleh saja dicetak di kedai. Boleh saja dicetak di kedai. Okey, dan di atas Lita kita ada kotak. Nombor 1 kita ada track scale checker. Sama seperti tadi, kita akan gunakan kita akan letakkan pembaris 15 cm pada track scale checker untuk menentukan yang Lita telah dicetak dengan betul. Lita telah dicetak dengan betul. So kita letak 15 cm ruler di sini ataupun di sini akan menentukan yang Lita telah dicetak dengan betul. Kemudian kita ada juga robot size checker di sini. Robot size checker. Okay, kotak 15 kali 15. Okay, kotak 15 kali 15. Okay, boleh letakkan di sini. Okay, dan kalau kita lihat untuk Lita kategori pathfinding robot primary juga kita berikan 3 titik markah. Okay, untuk pusingan kelayakan kita sudah tentukan 3 titik markah. Ini titik markah pertama di sini, kedua di sini, dan ketiga di sini. Okey. Pertama di atas ni, kedua di bawah, dan ketiga di roundabout ni. Okey, kita ada satu garis mula Kita ada satu saja garis mula, kemudian kita ada 3 titik markah. Okay, untuk kategori pusingan kelayakan, untuk pusingan kelayakan kita berikan 3 titik markah dan jumlah kitaran yang perlu peserta lengkapkan adalah juga 2. 2 jumlah kitaran. Bermaksud
Okey, robot perlu bergerak. Contohnya robot bergerak dari sini, dia bergerak sehingga ke checkpoint yang pertama. Kemudian dia gerak, dia terus dia menggunakan ada jalan putus-putus ni, jalan terus untuk dapatkan checkpoint yang kedua di titik markah yang nombor 2. Kemudian dia terus dapatkan titik markah ataupun markah yang ketiga pada titik markah nombor 3. Selepas itu, selepas mendapatkan titik markah ketiga untuk kitaran pertama, peserta perlu terus untuk mendapatkan titik markah yang seterusnya. Okey. Dia boleh tidak perlu menggunakan turutan yang sama. So dia boleh saja contohnya keluar daripada garisan dan masuk kembali ke dalam track untuk mendapatkan titik markah yang keempat. Okey, keempat. Kemudian pusing terus dapatkan yang kelima. Naik balik ke atas dan dapatkan yang ke-6. Selesai. Okey. Robot dikira telah sampai ke garis tamat selepas robot mendapatkan checkpoint terakhir daripada jumlah 2 kitaran. Bermaksud checkpoint ataupun titik markah yang ke-6 lah. 2 kali 3 titik markah, 2 kali bermaksud titik markah yang ke-6. Tak kira lah mana-mana pun titik markah, itulah dia waktu yang kita kira tamat waktu darian peserta. Okey? Boleh untuk sekolah rendah. Ada soalan tak sekolah rendah ni? Sekejap. Soalan. Okey, kalau tak ada markah lain dulu, tak ada markah. Tak ada soalan. Okey, ini adalah untuk sekolah rendah. So saya akan teruskan untuk sekolah menengah. So sekolah menengah ini adalah litar sekolah menengah. Dia lebih mencabar daripada sekolah rendah. Okey, lebih mencabar. Kita ada jalan cengek ni. Okey. Oh, sebelum tu sekejap ada soalan. Okey, boleh ke jalan 321? Okey, boleh. Okey, so soalannya boleh ke dia nak jalan 321? Boleh, tiada masalah. Okey. Nombor yang saya berikan hanyalah nombor sebagai ID titik markah saja. Bukannya turutan. So bermaksud ia bergantung kepada pelajar. Kalau dia nak gerak, dia nak ambil titik markah 3 dahulu, kemudian titik markah kedua, kemudian nombor 1, boleh. 3 dahulu, lepas tu 1, kemudian 2 pun boleh. Okey, tak ada masalah. Dan macam saya katakan tadi, untuk urutan kitaran pertama dan urutan kitaran kedua tidak perlu sama. So contohnya kalau kitaran pertama pelajar tu dapatkan titik markah 1, kemudian 2, kemudian 3. Kemudian untuk kitaran kedua dia dapatkan nombor 3, kemudian 2, kemudian 1. Bermaksud boleh, tiada masalah. Maksudnya apabila robot sampai ke nanti ke titik markah nombor 1 untuk kitaran kedua, dikira waktu telah tamat. Telah tamat. Alright. So alright, itu menjawab soalan untuk pathfinding sekolah rendah. Okey, sekolah menengah. Okey, tadi saya kata tadi siapa nak screenshot boleh screenshot, tapi tiada masalah juga. Saya akan letakkan ni di dalam website kami, page ni, supaya para peserta boleh nampak terus nampak terus checkpoint yang kita berikan. Okey, untuk sekolah menengah checkpoint dia sama juga 3 dan jumlah kitaran juga adalah 2. Okey, jumlah kitaran juga adalah 2. Okey. So perlu total sebenarnya titik markah sebanyak 6 markah lah untuk dapatkan ketiga-tiga titik markah untuk 2 pusingan. Okey. Ada soalan tak seterusnya? Sekolah menengah, okey, sekolah menengah dah habis. Okey, ini adalah untuk peringkat sekolah untuk peringkat kelayakan. Okey, untuk peringkat kelayakan hanya 3 titik markah. So apabila sampai ke peringkat akhir nanti kita mungkin akan ada sampai ke 6 titik markah. Okey, 6 titik markah dan para peserta perlu melalui 3 kitaran. Bermaksud robot perlu bergerak selama mendapatkan 3 kali 6, 18 titik markah in total. Okey, so lebih cabaran lah untuk pelajar-pelajar sekolah menengah.
Perlulah menggunakan robot ataupun menggerakkan dengan cabaran yang lebih agak mencabar, lebih susah. Okey. Pathfinding robot sekolah menengah. Okey, ada soalan tak? Tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, saya berikan mungkin 5 minit sementara saya tunggu 5 minit kalau ada soalan. Sementara tu siapa yang nak melihat keadaan track boleh tengok di video sahabat saya Mak Pati tu. Okey. Baik. Okey. Sekolah menengah. Alright. Seterusnya, okey, kita akan ke kategori ataupun pertandingan yang seterusnya, iaitu pertandingan tag out. Pertandingan tag out. So tag out ni macam mana? Tag out ni sebenarnya adalah seperti pertandingan sumo sebenarnya, pertandingan sumo. Di mana, okey, kalau kita lihat nanti saya akan terangkan, kita ada ring bulat ni. Okey, tapi sebelum saya ke detail pertandingan, okey, kita kata hanya ada satu kategori, iaitu untuk kategori sekolah rendah. Okey, untuk kategori sekolah rendah. Dan yuran penyertaan hanyalah percuma. Maksudnya tiada yuran penyertaan. So ajaklah seramai mana pun pelajar untuk menyertai pertandingan. Register dan kemudian buat robot untuk sesi dan kemudian rekod video. Okay. Right. Dan hadiah yang akan disediakan adalah sama juga. Hadiah pertama sebanyak RM300, hadiah kedua sebanyak RM200 dan hadiah ketiga sebanyak RM100. Dan kita kata hadiah ketiga ni kita akan beri kepada 2 orang. Okay. So tag out robot. So apa sebenarnya tag out robot ni? Syarat umum. Okay, syarat umum adalah cabarannya adalah untuk pasukan membina robot. Untuk pertandingan tag out robot, peserta perlu membina sendiri robot dan apabila dijalankan di atas track ataupun di atas litar, robot yang boleh menolak objek sasaran. Okay, menolak objek sasaran keluar daripada gelanggang secara berautonomi dan terpantaslah. So bermaksud kita akan letak beberapa objek di atas litar dan robot kena cari sendiri di manakah dia objek-objek ni, dan kemudian robot akan menolak objek keluar daripada gelanggang. Macam main sumo lah, macam main sumo. Okay. Dari segi tarikh, kita ada 3 tarikh penting. Sebenarnya sama juga macam line following robot dan juga pathfinding. Tarikh akhir pertandingan adalah 31 Oktober. Okay, 31 Oktober. Dan tarikh pusingan kelayakan, okay, ada 2 pusingan, pusingan kelayakan dan juga pusingan akhir. So pusingan kelayakan adalah pusingan yang akan dilakukan secara video ataupun video recording. Okay, video recording. Dan perlu dihantarkan, video recording perlu dihantar kepada kami sebelum 10 hari bulan November. Okay, 10 bulan November. Dan akhir sekali, pelajar-pelajar yang terpilih akan ke peringkat akhir 26-27, dan peringkat akhir kita tahu adalah video secara langsung, so tak ada live. Okay, tiada bukan recording, video secara langsung. Right. Okay, kita lihat, cuba kita lihat kategori dan jenis robot. Okay, kategori dan jenis robot. Okay, robot mestilah yang dibina sendiri oleh pasukan
menggunakan komponen-komponen yang ada dijual di pasaran. So kalau kita lihat ni sebenarnya dia sama macam line following robot. Sama jenis macam line following robot, perlu menggunakan komponen-komponen yang berada di pasaran. Okay. Dan yang kedua, pengawal utama, pengawal motor dan penderia garisan ataupun line sensor mesti berada pada papan litar bercetak yang berbeza. Okay, perlu split. Tak boleh di atas board yang sama. Okay. Dan saiznya adalah 15 kali 15. Kecil 15 kali 15 sebenarnya. Okay, 15 kali 15. Kalau kita tengok tu di video Ahmad Fatih tu ada nampak 15 kali 15. Okay, itu adalah saiz limitasi saiz limitasi. Okay, saya akan tunjukkan bagaimanakah contoh tag out robot. Okay, contoh tag out robot. Okay. Ini adalah contoh, kalau tengok video saya, ini adalah contoh tag out robot. Okay, tag out robot perlu dibina menggunakan mikro pengawal, kemudian line sensor, okay, mikro pengawal di atas sini, kemudian line sensor di bawah, okay, dan juga ada sensor di sini, ada infrared sensor di sini, dan juga motor controller di belakang ni. Okay, di belakang ni. Okay, so ketiga-tiga minimum line sensor, motor driver dan power supply adalah di dalam board yang berbeza dan disambung menggunakan wayar. So kita boleh tengok kita boleh tengok contohnya line sensor di sini ni. Line sensor menggunakan wayar terus ke Arduino Uno. Di situ itu cara penyambungan. So ini adalah salah satu robot yang boleh digunakan dalam pertandingan tag out robot. Okay, boleh alright. Okay. Sekejap, ada soalan ke untuk robot? So biasanya tag out robot ni kalau kita lihat line following robot, biasanya dia akan mempunyai satu jenis sensor saja di bawah robot, iaitu sensor jenis line sensor. Maknanya sebab robot perlu digunakan untuk mengesan garisan, so tak perlu pun sensor lain. Okay, line following sensor berada di bawah robot. Okay, tetapi untuk sumo robot, dia memerlukan lebih daripada hanya line sensor. So sumo robot akan memerlukan line sensor untuk memastikan dia tidak terkeluar daripada garisan. Okay, pada masa yang sama dia juga memerlukan ultrasonic sensor ataupun sensor yang boleh mengesan jarak dan objek di hadapan. Okay, perlu mengesan objek di hadapan. So dia memerlukan contohnya sensor yang berjenis ultrasonic. Okay, ultrasonic di sini dia digunakan untuk mengesan objek di hadapan. Okay, so tak adalah masalah tak jumpa robot and whatnot. Okay, itu adalah untuk tag out robot. Okay, untuk tag out robot ni nanti para peserta juga perlu mencari botol air mineral 1 liter. Saya akan terangkan nanti botol air mineral 1 liter. Okay. Okay, ini adalah contoh tag out litar tag out robot. So, kalau kita tengok litar tag out robot, okay, ni mungkin saya tak pasti cikgu ataupun murid-murid semua nampak. So litar tag out robot ni sebenarnya hanyalah bulatan. Tapi kalau kita lihat dengan lebih mendalam, di tengah-tengah robot tu ada line berwarna grey. Line berwarna grey, Shakiri line nama dia. Okay, line berwarna grey. Dan kemudian di sekeliling robot, okay, ada
titik merah yang dilabelkan A, B, C sampai ke F. Okey, cuba tengok kamera pembantu saya Ahmad Fatih. Okey. Boleh nampak Cuba cari A Fatih. Cuba cari A itu A. Kemudian B, mana B? B di situ. C, D, E, F, G dan H. So ini adalah titik markah untuk tag out robot. So apa yang akan berlaku untuk take out robot, apa yang para peserta lakukan adalah untuk mendapatkan, okay, kalau take out robot ni kalau kita ingat apa pertandingan dia jenis macam mana, dia perlu menolak objek keluar daripada sasaran. So apakah objek yang kita akan gunakan? Kita akan gunakan botol air 1 liter. Ni contohnya botol air Evian ni 1 liter, dan botol air inilah adalah jenis adalah objek yang perlu ditolak keluar oleh robot kita. So, mungkin untuk peringkat kelayakan ni para peserta perlu mendapatkan 3 botol air. Disebabkan kita ada 3 checkpoint, titik markah 1, 2 dan 3. Sorry, di sini saya gunakan B, F dan E. Okey. So dapatkan botol air kosong 1 liter dan kemudian penuhkan ataupun isikan botol air 1 liter tu dengan air, dan untuk pusingan kelayakan 3 objek diletakkan di nombor 1 E, nombor 2 F dan nombor 3 pada butang B. Okey, E, F, B. Okey, E, F, B, dan garis mulanya di sini dia bukanlah tengah sangat, dia macam dia ke kanan sedikit. Dan robot apabila dimulakan, robot perlu menghadap garis mula. Okey, tak boleh contohnya robot di belakang, ke arah belakang. Tak boleh, robot mesti berada di belah kiri garisan dan kemudian mengarah ke depan. Okey. Right, itu untuk kategori take out robot. Okey, ada soalan tak untuk take out robot? Take out robot juga, saiz robot adalah 15 kali 15 cm. Okey. Okey. Sekejap Ada botol air. Kalau ada tak sanitizer. Okay, saya nak tunjuk contohnya botol air kalau diletakkan di atas penelita bagaimana rupa. Okay. Alright, sementara tu okay, ada soalan tak untuk tag out robot? So, tag out robot dia tak ada jumlah kitaran, dia hanya perlu 1 kali saja. Untuk menjatuhkan titik markah ataupun menjatuhkan objek. Okay. Dan apabila salah satu daripada syarat tandingan untuk take out robot ni, robot perlu sentiasa berada di dalam gelanggang, di dalam gelanggang hitam ni lah. So robot boleh terkeluar sedikit, tetapi tak boleh keseluruhan robot keluar daripada garisan. Okey. Okey, nanti letak yang pink tu. Okey, sekarang ni cuba tengok, saya nak tunjukkan contoh objek diletakkan di atas garisan. Tu ada satu botol tu diletakkan pada botol F. Okey. So letakkan di situ. So apa yang perlu robot lakukan adalah untuk menolak objek ataupun botol air tu keluar daripada garisan.
Sampai terkeluar daripada gelanggang. Kalau jatuh saja tak cukup, dia mesti sehingga terkeluar. Okey. Objek boleh terkeluar tetapi robot tak boleh keseluruhan robot terkeluar. Keluar sedikit boleh tapi salah satu bahagian robot mesti berada di atas garisan hitam. Okey. Right, itu antara untuk take out robot. So take out robot ni adalah antara pertandingan yang baru diadakan. So, mungkin anak-anak boleh cuba Jadi ni bagus untuk dicuba. Okey, ada soalan tak untuk take out robot? Okey. Kalau tak ada, yang terakhir sekali kita akan teruskan dengan kategori ataupun IM Online Robotic Challenge yang keempat, iaitu Creative Innovation. Okay. So Creative Innovation untuk kategori sekolah menengah sahaja. Untuk sekolah untuk kategori sekolah hanyalah sekolah menengah. Okay, sekolah menengah. Okay, saya akan kembali ke video. Okay, untuk kategori sekolah, untuk Creative Innovation, untuk peringkat sekolah seperti tiada yuran penyertaan. Dan hadiah yang kami sediakan, hadiah pertama adalah RM100, hadiah kedua RM200 dan yang terakhir adalah bukan terakhir, yang ketiga, tempat ketiga adalah RM100 dan kepada 2 orang peserta. Okay, itu untuk Creative Innovation peringkat sekolah menengah. Dan juga untuk peringkat belia ataupun youth, untuk kategori youth, kami yuran penyertaan adalah sebanyak RM40 dan hadiah yang akan diberikan adalah RM500. Hadiah pertama, hadiah kedua RM300 dan hadiah peringkat tempat ketiga adalah RM100 untuk 2 orang peserta. Okay. Creative Innovation. So apa dia Creative Innovation? Syarat umum, okay, peserta perlu mencadang, membina, membangunkan projek inovasi dengan prototipe yang berfungsi. Okay, saya ulang. Peserta perlu mencadang, okay, betul, membina, kemudian membangunkan projek inovasi dengan prototipe yang berfungsi. Okay, mesti berfungsi prototipe. Dan untuk kali ini konsep prototipe inovasi perlulah mengikut tema Bandaraya Pintar. Perlulah mengikut tema Bandaraya Pintar. Okay, Smart City. Okay, Bandaraya Pintar. Okay, tarikh, apakah tarikh penting? Tarikh pendaftaran adalah sama juga 31 Oktober. Kemudian akan ada 2 pusingan. Pusingan kelayakan dan pusingan akhir. So untuk pusingan kelayakan, tarikh sama juga kita perlu menghantar video rakaman. Sebelum 10 hari bulan November 2022. Dan peserta yang terbaik akan terpilih ke pusingan akhir. Peserta terbaik akan dipilih ke pusingan akhir dan di dalam pusingan akhir para peserta perlu membuat pembentangan dengan video secara langsung, live streaming lah, live streaming. Okay. So di sini untuk Creative Challenge ni, kalau kita tengok dua peringkat pusingan kelayakan dan pusingan akhir, sebenarnya dari segi projek tidak perlu berbeza, benda yang sama sahaja. Cuma untuk peringkat pusingan kelayakan hanya perlu menghantar video, bermaksud tiada soal jawab bersama dengan juri. Tetapi kalau untuk pusingan akhir, kita akan ada sesi soal jawab bersama dengan para juri. Okey.
Apakah kategori yang ada? Kita ada dua kategori sebenarnya untuk creative innovation. Ada macam saya terangkan tadi, ada kategori sekolah rendah dan juga kategori belia. Tak ada untuk sekolah menengah, kategori sekolah rendah dan belia sahaja. Dan untuk kategori innovation, kita tetapkan maksima 3 orang satu pasukan. Okay? 3 orang satu pasukan. Boleh kurang daripada 3, tapi kita kata maksimum 3. Okay? So apakah jenis robot? Apakah jenis inovasi yang perlu dihasilkan? Okay, perlulah prototipe inovasi yang dibina sendiri. Dibina sendiri menggunakan komponen-komponen yang berada di dalam pasaran. So tak bolehlah terus beli saja di Shopee ke, beli saja di Lazada ke, dan terus kita kata, oh ini dah projek inovasi kita. Tak boleh. Okay, prototipe perlulah yang dibina sendiri. Seperti saya tunjuk dalam contoh ni, ada bina sendiri menggunakan PCB, menggunakan wire, ada kotaknya sendiri. Okay. Right, dibina sendiri dan menggunakan teknologi. Okay, menggunakan teknologi mengikut kategori. Untuk pelajar sekolah rendah, okay, teknologi yang perlu ada di dalam projek hanyalah teknologi digital dan juga perlu ada elemen pengkodan. Okay, maksudnya perlu ada elektronik dan juga perlu ada software coding. Okay, itu untuk sekolah rendah, teknologi digital dan juga elemen pengkodan. Dan kemudian untuk belia pula, okay, kita perlu ada teknologi digital, kita perlu ada elemen pengkodan dan akhir sekali perlu juga elemen Internet of Things. Ini untuk peringkat sekolah, peringkat belia. Belia perlu adakan projek yang ada internet kebendaan, ada Internet of Things. Tapi apakah di Internet of Things, kita berikan peluang kepada peserta untuk explore sendiri, untuk kreatif, untuk mencari solusi. Okay. Dan untuk creative innovation ni kami ada berikan rubrik, kami akan ada berikan rubrik di dalam dokumen syarat-syarat pertandingan, rubrik kriteria pemilihan. Okay, rubrik kriteria pemilihan. So para peserta dan guru pembimbing boleh merujuk kepada rubrik ataupun kriteria pemilihan yang kami letakkan di dalam syarat. Okay, so contohnya kami akan cek tema projek, kami akan tengok kandungan dan kandungan penyampaian. Kemudian kami akan lihat juga prototipe, sama ada dia berfungsi ataupun tidak. Dan kemudian kita akan lihat sama ada para pelajar mempunyai pengetahuan teknikal ataupun tidak berkenaan robot. Dan last sekali, second last kita lihat juga keaslian projek. Sama ada idea yang diketengahkan ni, adakah idea yang biasa dapat di internet ataupun satu idea yang tak pernah orang lain fikir. Itu yang kita kata adalah keaslian. Okay. Dan yang terakhir kita akan tengok juga dari segi video rakaman dan pembentangan. Okay. Dalam video tu okey ataupun lancar ke tidak penyampaian video, ataupun lighting video ataupun bunyi video elok ke tidak, semua kita akan assess. Okay. Itu adalah untuk creative innovation. Okay. So sebenarnya itu saja untuk creative innovation dan saya telah merangkumi keempat-empat jenis pertandingan di dalam IEM Robotic Challenge. Okay. Saya nak tunggu kalau ada soalan daripada para peserta sebelum saya nak beri sedikit tips dan kita akan akhiri sesi kita pada hari ini. Ada soalan tak? Siapa nak tanya soalan direct boleh terus on saja mic. On saja mic dan kemudian boleh terus tanya soalan. Ataupun kalau nak type pun boleh, tak ada masalah. Okay, belum ada belum ada. Okay, kalau belum ada, okay.
Ini adalah sebenarnya maklumat tambahan maklumat tambahan. Okey, kami di IEM kami mempunyai IEM Makerspace. IEM Makerspace yang di recognize oleh MDEC di sebelah sini ni. Okey, sebagai My Digital Maker Hub. So bermaksud kami di IEM kami mempunyai banyak equipment ataupun peralatan robotik terutamanya yang boleh digunakan dalam pertandingan IEM Online Robotic Challenge. Okay, kami akan ada line following robot, kami akan ada pathfinding robot, kami akan ada sumo robot. Okay, semuanya kami ada dan kami letakkan di dalam di IEM Makerspace untuk digunakan oleh siapa sahaja. Okay, bermaksud jika ada sekolah yang ataupun para peserta yang berminat untuk menyertai pertandingan IEM Online Robotic Challenge tetapi tidak mempunyai robot, untuk permulaan, untuk pertandingan, untuk peringkat kelayakan dia tidak mempunyai robot, masih belum ada robot, jadi para peserta boleh sahaja datang ke IEM Maker Space dan gunakan robot kami untuk bertanding. Jadi masalah boleh kami buka, tapi of course IEM Makerspace mungkin ada jadual-jadual juga. Jadi saya sarankan para peserta yang berminat untuk terlebih dahulu email kepada kami ataupun telefon saja pada kami pada nombor-nombor telefon yang ada di IEM ataupun di dalam ads tadi. Boleh saja telefon dan kita boleh set appointment bilakah tarikh yang para peserta hendak datang dan kami check kalau boleh dan boleh terus datang ke sini, okay, untuk membuat recording video. Okay, so itu adalah yang kita antara apa yang saya katakan untuk kita memudahkan para peserta untuk bertanding di dalam IEM Online Robotic Challenge. Okay, IEM Makerspace saya tunjuk sikit gambar. Kami ada di sini di sini ni lokasi kami berada di PJ Petaling Jaya. Okay, berada di Petaling Jaya. Ini adalah IEM, bangunan IEM. Ini adalah pintu masuk ke IEM Makerspace dan ini adalah IEM Makerspace. Okay. Right, antara equipment ataupun antara peralatan yang kami ada banyak kit-kit Arduino, kami ada banyak kit-kit Raspberry Pi, kami ada banyak kit-kit Microduino yang boleh digunakan untuk pertandingan creative innovation contohnya. Okay, kami juga ada soldering station, oscilloscope, power supply, dan kami juga ada LoRa. Kami akan adakan sebuah gateway LoRa untuk para peserta yang ingin menggerakkan projek IoT. Boleh juga digunakan LoRa. Okay, ada gambar tak? Okay, so ni ada gambar beberapa peralatan elektronik yang kita ada di dalam IEM Makerspace. Okay. Okay. Dan juga beberapa equipment. Okay. Alright. Itu adalah IEM Makerspace. Okay. Itu untuk IEM Makerspace. So saya nak tunjukkan antara bagaimana cara untuk para peserta berkomunikasi dengan kami kalau nak tanya soalan, nak minta tips, bagaimana So ni ada dua cara. Nombor satu, saya nak bawakan dulu website kami. Untuk pendaftaran, siapa yang belum mendaftar, kalau ke website kami di IEM, boleh cari IEM Online Robotic Challenge di sini.
Okay, IM Online Robotic Challenge. Klik sahaja di sini. Okay. Boleh nampak share screen? Fatih? Share screen nampak IM Online Robotic Challenge. Ada Okay, dari sini ada, dan juga kalau kita, ni adalah kesempatan pertandingan. Di bawah di sini ni adalah online form untuk penyertaan, untuk register, mendaftar untuk pertandingan. So klik saja di sini dan akan isi details ataupun maklumat-maklumat yang kami perlukan untuk pertandingan. Okay. Dan juga di sini kita ada juga berikan ke semua syarat-syarat pertandingan, juga LITA. So LITA kita ada 5 LITA ada di sini, primary dan juga tag out. Okay. LITA soft copy ada di sini. Dan juga syarat-syarat pertandingan untuk keempat-empat pertandingan tag out robot, creative innovation, line following robot dan pathfinding robot. Juga ada di website. So ini satu di website kami. Yang kedua, boleh juga terus ke laman Techlimpic. Seperti yang saya kata tadi, anjuran kali ini kami menyokong Kementerian Sains dalam program Techlimpic. So kalau cikgu, para pembimbing dan murid-murid ke website Techlimpic, okay, boleh cari sahaja IM Online Robotic Challenge. Boleh search yang di sini, boleh search, okay, IM Online Robotic Challenge. So boleh nampak ke empat-empat pertandingan kami, okay, pathfinding robot, line following, creative innovation dan tag out. So kalau contohnya katalah berminat dengan IM Robotic Challenge, kalau klik saja di sini, kita akan ke platform ataupun forum untuk IM Online Robotic Challenge. So kita akan berikan maklumat-maklumat terkini di sini. So kita akan adakan syarat-syarat pertandingan juga di sini, track juga ada di sini. Ini yang sama seperti di dalam website IEM. Tapi di sini mungkin lebih banyak kami akan update di sini. Seperti ini, banking untuk hari ini pun ada di sini. Okay. So boleh tengok ke semua empat-empat jenis pertandingan kami di sini. So kami akan sentiasa memberikan maklumat di dalam platform ini. Okay. Alright, ada soalan tak? Okay, ada soalan ke tidak? Okay, ada okay. Alright. Okay, sebenarnya seperti yang sedia maklum, kita akan menghadapi pilihan raya. Kita akan menghadapi pilihan raya dalam masa terdekat. Bermaksud apabila pilihan raya itu telah ditentukan, apa yang telah berlaku di peringkat Techlimpic, tarikh akhir Techlimpic telah berubah. Okay, tarikh akhir Techlimpic telah berubah. Saya masih belum menerima maklumat maklumat official daripada Techlimpic, tetapi ada kemungkinan Techlimpic, tarikh akhir Techlimpic adalah pada hari yang sama dengan peringkat akhir IM Online Robotic Challenge, iaitu 26 hari bulan. Okey. Bermaksud jika ia betul jatuh pada peringkat akhir Techlimpic jatuh betul-betul pada tarikh yang sama dengan 26 hari bulan 7, kami mungkin akan menukar tarikh akhir supaya kita akan, kami faham kebanyakan peserta yang terlibat di dalam Techlimpic adalah peserta yang juga berminat dalam IM Online Robotic Challenge. Juga saya fahamkan ada yang terlibat dengan RBTX. Jadi bermaksud kalau tarikhnya bertindih, kami akan mengubah tarikh, akan diberikan tahu kelak. Okay. Alright, so jangan risaulah, itu yang tarikh bertindih tu tak perlu risau.
Okey. Baik, ada soalan lain tak untuk ni? Soalan lain tak? Okey, kalau tak ada soalan lain, saya tunggu mungkin 5 minit untuk soalan. Jika tiada, jangan 5 minit. Okey. Sehingga pukul 11. Okey. Kalau tiada soalan, saya rasa kalau tiada soalan sehingga di sini sahaja bengkel pengenalan kita untuk IAM Online Robotic Challenge. Saya ucapkan terima kasih kepada para guru, pembimbing dan juga murid-murid yang bersama saya pagi ini. Yang tak dapat bersama kita pada pagi ini, jangan risau, saya akan kongsikan video dalam masa terdekat. Okay, saya akan kongsikan video dalam masa terdekat. Dan seperti saya katakan tadi, kita ada Techlimpic, platform Techlimpic untuk guru-guru, pembimbing dan murid-murid bertanyakan soalan di dalam forum tu, dan saya akan cuba sedaya upaya untuk saya dan tim di IAM akan cuba sedaya upaya untuk menjawab soalan. Okey. Tak ada. Oh, kejap. Nak cari video YouTube di channel apa? Okey, bagus soalan tu Okey, ada soalan di apa ni di chat kata nak cari video YouTube di channel apa? Okey, kami akan berikan link dan channelnya dalam masa terdekat. Okey, kami akan berikan link dan channel untuk IAM Online Robotic Challenge dalam masa terdekat. Okey. Kami akan blastkan di dalam forum. Okey, di dalam forum supaya semua dapat lihatlah. So, minta para peserta yang berminat untuk sentiasa pergi ke platform IAM Online Robotic Challenge di Techlimpic supaya untuk mendapatkan maklumat-maklumat terbaru. Okey. Saya tunjuk sekali lagi di mana Just ke Techlimpic, tak susah Techlimpic. Contohnya saya daripada sini, Techlimpic Home, Community Techlimpic, search saja di sini IAM Online Robotic Challenge, terus boleh nampak. Okay, right. So sekian saja daripada saya di sini. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.